Selesai formaliti permainan, nyanyian lagu kebangsaan bagi pasukan India dan juga pasukan Jepun. Dan seperti biasa, lambungan duit shilling bagi menentukan siapa yang akan memulakan permainan kita. Perlawanan yang pertama, kuarter final. Perlawanan di antara pasukan India bertemu dengan pasukan Jepun, di mana pasukan Jepun telah pun menjuarai di peringkat kumpulan dengan membawa rekod tanpa kalah setakat ini. Manakala pasukan India pula, mereka ditakdirkan untuk berjumpa dengan pasukan Jepun di kuarter final selepas menamatkan peringkat kumpulan di hari yang pertama. Keadaan di padang EV Arena kita ini bertukar dengan sekelip mata selepas hujan menuruni, menjadikan keadaan padang sedikit basah, dan semestinya taktikal daripada kedua-dua pasukan akan ditukar sedikit bagi memanfaatkan keadaan ini. Kita mulakan saingan kita. Dimulakan oleh pemain pasukan Jepun sebentar tadi untuk terus serangan buat pasukan mereka. Dan kali ini di sebelah kanan terus rembakan. Terus saja masuk ke gawang pasukan India. Seawal-awal permainan ini, 30 saat baru saja permainan dimainkan. Terus saja rembatan daripada Taisei Izukawa menerobos gawang pasukan India, melompat mendapatkan coach pasukan beliau untuk melakukan selebrasi. Dan terus pasukan Jepun dengan begitu laju mendetakkan pasukan mereka di depan ketika ini. Terus gerakan di kiri, tukar, manfaatkan, mencari kapten pasukan sebenarnya. Inside, mencari Hakozaki Yuya. Kemas, pasukan Jepun mengawal bola. Dan ketika ini seringkali kita dapat lihatkan kelibat Miran Kabe di depan menjadi striker pasukan Jepun. Telah pun banyak skor sebenarnya pemain ini daripada peringkat kumpulan. Menang besar terhadap pasukan Singapura dengan mata 10-1. Menjadi salah satu striker yang berbisa dalam kejohanan ini. Gerakan di kiri padang daripada Riku Moriyasu. Bijak membaca try scorer kita. Taisei di hujung padang. Kembali dan terus ke tengah. Baru saja saya berkata tentang pemain ini. Beliau ada di far post gawang gol pasukan India tersebut. Miran Kabe melakukan selebrasi menyambut gol yang seterusnya untuk beliau.
Baik sebenarnya Miran membaca keberadaan di hujung gawang tersebut. Terus saja satu tapping mudah untuk mendapatkan gol kedua untuk pasukan Jepun. Baik, gerakan ini terbuka luas. Miran kembali ke dalam. Mendapatkan sekali lagi Taisei Izukawa. Begitu laju. Hantaran ke depan mencari Miran Taisei untuk mendapatkan gol seterusnya. 4 minit masa berlalu. Sudah pun 3 gol yang berjaya pasukan Jepun mendapatkan setakat ini. Masa lagi kebal. Belum lagi sempat untuk pasukan India mengatur gerakan. Dan ketika ini gerakan pasukan India di kiri padang. Satu hantaran ke dalam. Tidak berjaya untuk menjumpai rakan sepasukan yang sepatutnya berada di far post tersebut. Sedikit jauh daripada jangkauan Taisei Izukawa sebentar tadi. Kita lihatkan hanya mampu tersenyum melihatkan bola tersebut terkeluar dari permainan. Terus saja whistle dibunyikan. Ada sedikit kekasaran yang berlaku. Dan ini peluang untuk pasukan India sebenarnya. Sudah pun berada dekat di gawang gol. Kita lihat ada satu tarikan yang berlaku betul-betul di luar petak gawang pasukan Jepun tersebut. Dapat kita lihatkan Miran Kabe dan juga Taisei Izukawa membuat wall. Begitu tinggi wall tersebut. Satu rebatan. Terus saja menerobos gawang pasukan Jepun. Agak terkejut sebenarnya. Sepakan deras daripada Bhavish Rao. Kita lihat sekali lagi. Sepakan padu tidak mampu berbuat apa-apa. Penjaga gol pasukan Jepun hanya mampu melihatkan bola tersebut masuk terus ke dalam gawang gol. Berjaya pasukan India memecah kebuntuan. 1 gol untuk pasukan mereka ketika ini. Dan kali ini kekasaran ke atas pemain pasukan Jepun pula. Daripada Kiran Gadam. Diasak keras Shunsuke Nakamura. Terus gerakan Jepun di kiri padang terlepas. Mujur. Tampanan daripada Excel tidak menjumpai gawang gol sendiri. Corner yang pertama untuk perlawanan ini buat pasukan Jepun. Terus bijak membaca. Terselamat gawang gol pasukan India ketika ini. Tinggi mencari striker di depan, namun satu tapping kembali berjaya dipintas. Kembali ke belakang untuk lontaran masuk bagi pasukan Jepun.
Keadaan hujan semakin lebat dapat kita lihatkan. Keadaan padang menjadi semakin licin. Agak sukar bagi pemain-pemain yang hanya memakai turf shoes berbanding dengan boot. Satu hantaran ke depan. Ujur. Ada satu tampanan baik. Terus terkeluar bola ketika ini. Akan buat pasukan India memilih untuk melakukan possession terlebih dahulu. Mengayap-ngayap di kiri dan kanan padang, cuba menarik pertahanan pasukan Jepun ketika ini. Masih lagi buntu. Tidak nampak ruang-ruang untuk membuat hantaran bola. Main di kawasan sendiri ketika ini. Triangle yang agak besar dibuka oleh defender dan juga keeper pasukan India ketika ini. Masih lagi mencuba untuk menarik. Whistle ditiup. Kekasaran yang berlaku terhadap Kiran Gadam. Kurang pasti apa yang berlaku. Sudah terbaring Kiran ketika ini. Medik pasukan dipanggil ketika ini. Agak serius kecederaan yang dialami buat pemain ini. Stretcher dipanggil masuk. Tapi dapat kita lihatkan Kiran Gadam perlahan-lahan cuba untuk bangun meneruskan permainan. Sedikit sakit saya kira kecederaan yang dialami oleh Kiran ini. Perlu dibawa keluar sementara waktu untuk dirawat. Untuk kita teruskan perlawanan quarter final kita. Telah pun melepasi minit ke-10 permainan. Pasukan Jepun berada selesa di depan ketika ini. Dengan jaringan-jaringan yang begitu baik. Set piece yang cantik. Mendapatkan 3 gol setakat ini. Tidak lupa juga dari rembatan Bhavish Rao. Kencang menerusi sepakan percuma untuk mendapatkan mata sulung bagi pasukan India. Kita di perlawanan ulangan final bagi edisi yang pertama. Pertembungan di antara pasukan Jepun dan juga pasukan India. Di edisi yang lalu, di mana pasukan India ditewaskan di tangan pasukan Jepun ketika itu. Dan kali ini mereka ditakdirkan untuk berjumpa terlebih awal di peringkat quarter final. Jadi dijangkakan perlawanan ini bakal menjadi satu perlawanan yang agak sengit. Satu hantaran lambung ke depan terus mencari Daman di depan. Namun mudah saja dipintas.
mempunyai fizik yang sedikit kecil tetapi sasa. Namun kita lihat gerakan daripada pasukan Jepun sedikit sia-sia sebenarnya. Hantaran yang tidak mampu untuk menjumpai Shohei Agata di depan. Dan kali ini kita lihat ada satu kekasaran yang dialami oleh Tomoya Sekine. Terlepas ketika ini bahaya, dua orang yang melakukan pressure terhadap pemain pasukan India. Dan akhirnya kesilapan yang dilakukan. Bola dikeluarkan oleh Sachin untuk diberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Jepun. Dan terus time up untuk kedua-dua pasukan. Dan kedudukan semasa bagi kedua-dua pasukan. Jepun di depan selesa 3 mata berbalas 1. Kita teruskan perlawanan kita dengan pembukaan jaringan daripada Yuya Hakozaki. Baik rembatan daripada luar kotak terus saja menambah mata untuk pasukan Jepun. Terkedu seketika penjaga gol pasukan India. Dan sekali lagi serangan hantaran baik menjumpai Taisei di tengah. Sayang rembatan tidak tepat pula untuk terus sepakan penjuru buat pasukan Jepun. Satu songketan yang mudah untuk ditampan oleh Davish. Sekali lagi cuba untuk ditanduk oleh Miran sebentar tadi. Namun sedikit tinggi lambungan sebentar tadi. Masih lagi pasukan Jepun. Gerakan daripada skorer kita yang keempat. Untuk satu lagi lontaran ke dalam. Terus dalam dakapan. Mudah dipatahkan untuk pasukan Jepun. Bola ketika ini masih lagi dipegang kemas oleh pemain-pemain pasukan Jepun. Satu kesilapan, hantaran yang sedikit jauh untuk diteruskan. Selamat sekali lagi pemain-pemain pasukan India. Dan sekali lagi time up yang diminta oleh pasukan-pasukan kita. Jadi kita berehat sebentar.
teruskan untuk baki 4 minit perlawanan di separuh masa yang pertama. Sebelum kita berehat untuk kita sambung saingan kita di separuh masa yang kedua. Dan kali ini gerakan daripada pasukan Jepun baik membaca gerakan-gerakan pasukan, namun satu tandukan baik mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Saat lecehkan mudah daripada Taisei, antaran ke dalam, ujur saja pertahanan daripada pasukan India yang mampu menghalang gerakan tersebut. Untuk mudah bagi pasukan Jepun mendapatkan kembali bola tersebut. Dan kali ini gerakan di hujung padang daripada Yuto mendapatkan Yuya yang berada di depan kembali ke belakang. Menarik kalau kita dapat lihatkan gerakan daripada pasukan Jepun ini. Technicality mereka terlalu tinggi. Hantaran-hantaran pendek yang menjumpai rakan-rakan pasukan. Melirukan pertahanan pasukan India. Dan begitu juga mereka mendapatkan keempat-empat gol. Sebentar tadi, hantaran-hantaran pendek mudah mengelirukan pertahanan pasukan India. Terus satu ataupun tapping-tapping mudah ke dalam gawang gol. Dan satu rembatan sekali lagi mudah untuk dikuis keluar oleh penjaga gol pasukan India. Dan sekali lagi terus ke atas gawang gol untuk satu lagi sepakan penjuru bagi pasukan Jepun. Berkali-kali sepakan daripada Yuto ini terkena kepada daman. Sepakan ketiga mudah untuk dikeluarkan bagi pertahanan pasukan India. Hantaran ke belakang mencari kapur sebelum satu lambungan untuk terus penguasaan bola milik pasukan Jepun. Mudah sebenarnya untuk kita tamatkan saingan di perlawanan separuh masa yang pertama ini dengan mata kekal 4 buat pasukan Jepun, 1 buat pasukan India. Ladies and gentlemen, turn your attention to Arena B where we have our next quarterfinal match between Philippines and Vietnam. Your starting lineups for Philippines. Starting goal, player number 1, Henry Balobo. Player number 9, Isaac Bahaduran. Player number 10, Patrick Rowe. Player number 17, Stefan Schrock. Player number 18, Michael Joseph Kanikova. Player number 20, Mark Hartman. Player number 22, Amar Amita. And your starting lineup for Vietnam, starting goal, player number 1, Quang An Nguyen. Player number 4, Van Nga Ha. Player number 7, Han Tan Van.
gentlemen, please may you stand now as we honor the national anthem, starting with Philippines. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please remain standing as we honor the national anthem of Vietnam. For those who are enjoying our live football at the Asia Sevens Championship 2024, please make sure to visit the EV shop booth at the Elmina Lakeside Mall right opposite Toys R Us. Grab your limited edition Asia Sevens Championship official tournament tee and loads of other merchandises, including the Harimau Malaya Sevens national home and alternate jerseys. Get it now before it runs out. EV, risk everything. Telah pun masuk kedua-dua pemain bagi kedua-dua pasukan ke tengah-tengah padang melakukan cheers pasukan untuk kita teruskan perlawanan kita di separuh masa yang kedua. Saingan di peringkat suku akhir yang pertama ini. Sementara itu sedang kita berehat sebentar tadi, dapat kita dengarkan nyanyian lagu kebangsaan bagi pasukan Vietnam dan juga pasukan Filipin, di mana mereka telah pun memulakan saingan di padang B di sebelah padang kita ini. Kuarter final yang kedua telah pun bermula. Rakan buat pasukan Jepun masih lagi berhati-hati cari ruang-ruang
mana boleh melakukan hantaran satu dummy baik, namun mudah dibaca oleh pertahanan pasukan India. Baik sebenarnya pertahanan pasukan India kerana gerakan tersebut agak berbahaya sebenarnya. Jika terlepas, kita dapat lihatkan seorang pemain pasukan Jepun sudah pun menunggu. Namun ada satu gerakan yang membuahkan hasil ketika ini. Rembatan daripada Shunsuke Nakamura. Kita lihat sekali lagi. Menunggu sahaja bola di tengah-tengah tersebut. Sebelum satu sepakan di luar kotak berjaya menewaskan Kapurkaran. Rembatan di celah-celah kelengkang penjaga gol pasukan India untuk terus menjarakkan lagi kedudukan bagi kedua-dua pasukan ini. 5 mata di depan, satu songketan ke depan. Lagi-lagi mencari Shunsuke yang membuat larian. Mudah untuk didapatkan kembali. Satu stop ball baik, satu set piece. Rembatan tidak berjaya untuk menjumpai gawang gol tersebut. Berbisa serangan daripada pasukan Jepun ini. Lagi-lagi pasukan India bernasib baik. Selamat gawang gol pasukan mereka. Dan ketika ini satu hantaran yang tidak berjaya menjumpai rakan pasukan yang berada di depan. Dan pasukan Jepun pula satu lambungan. Tiada play on kata pengadil. Tiada sebarang kasaran yang berlaku ketika ini. Tapi kita lihat jelas satu kesalahan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Jepun. Riki Yuda memanjat belakang badan pemain pasukan India tersebut. Terus saja dipersalahkan serta-merta. Dan kali ini kurang lebih 20 meter sepakan percuma untuk pasukan India. Sekali lagi peluang bagi pasukan mereka. Rembatan namun tidak berjaya untuk menjumpai penjuru gawang tersebut. Satu kuisan saja yang dapat kita lihatkan. Sepakan daripada Babish Rao sebentar tadi. Dan terus satu serangan daripada Jepun. Shunsuke dikasari. Terus saja layangan kad kuning terhadap pemain pasukan India. Kita lihat sekali lagi larian daripada Shunsuke, namun kuisan yang dapat kita lihatkan jelas daripada Axel Peters. Terus saja dilayangkan kad kuning untuk dikeluarkan 2 minit di luar padang. Begitulah format bagi kejohanan kita Asia 7 Side Championship ini. Bagi pemain-pemain yang dilayangkan kad kuning, mereka akan digantung selama 2 minit di luar padang. Tetapi satu sepakan percuma. Tampanan dari benteng pemain pasukan India. Selamat seketika. Turning baik. Mudah saja untuk disepak keluar bagi sepakan penjuru seterusnya bagi pasukan Jepun. Jadi ketika ini pasukan Jepun mempunyai kelebihan di mana pemain mereka mempunyai ekstra seorang pemain. Baru saja sebentar tadi Axel dilayangkan kad kuning. Dan satu rembatan mudah sahaja untuk ditampan keluar. Dan pertukaran rombakan secara besar-besaran daripada jurulatih pasukan Jepun kembali memasukkan pemain 7 utama yang pertama.
separuh masa yang pertama sebentar tadi. Kesalahan lagi untuk pasukan Japan. Satu lagi sepakan percuma untuk pasukan India. Perlu berhati-hati pemain-pemain ini sebenarnya. Jika mereka melakukan kekasaran lebih daripada 5 kali, jadi penalti shootout bakal diberikan kepada pasukan India. Begitu juga dengan pemain pasukan India. Perlu berhati-hati. Perlu mengurangkan kekasaran terhadap pemain-pemain pasukan lawan. Lagi satu rembatan terus. Ada satu tampanan daripada benteng pasukan Japan. Kita lihat sekali lagi. Betul lah. Ada kuisan daripada Miran KB. Dapat kita lihatkan untuk sepakan penjuru yang pertama bagi pasukan India. Bavish didapatkan di hujung padang ketiga ini. Mudah saja satu asakan. Namun dibalas dengan kekasaran terhadap pemain pasukan Japan, Yuya Hakozaki. Terus penjaga gol mengambil sepakan ini, Riki Narita. Bola laju dibawa ke depan. Dapat kita lihatkan satu sentuhan yang mudah. One touch sahaja yang diperlukan. Dan ada kekasaran pula di hujung padang. Dapat jelas kita lihatkan daripada Zubair Sultan menjatuhkan di hujung-hujung padang tersebut Yuto Arai untuk satu sepakan percuma bagi pasukan Japan. Berada di hujung padang sebenarnya. Hantaran tinggi tidak berjaya untuk menjumpai pemain yang tinggi lampai tersebut. Miran KB, siapa lagi kalau bukan beliau. Menunggu sahaja untuk menanduk bola tersebut masuk ke dalam gawang gol. Namun sedikit tinggi untuk pemain. Tetapi lihatlah, good challenge daripada Miran KB. Mendapatkan Yuya Hakozaki di tengah-tengah padang. Terus saja mendapatkan cameraman di hujung padang untuk mendapatkan gambar-gambar yang menarik. Good effort daripada Miran KB membuahkan hasil apabila satu lagi gol yang berjaya mereka dapatkan. Tekanan yang baik ditunjukkan. Tidak membenarkan pasukan India memegang bola terlalu lama dalam permainan ini. Untuk terus lagi serangan daripada pasukan Japan. Lebarkan bola ke kawasan kosong di kanan padang. Dapat kita lihatkan asakan daripada dua pertahanan pasukan India. Tenang saja Miran. Dah membacakan ruang-ruang kosong. Dapat kita lihatkan di hujung sana telah menunggu Yuya untuk bola itu dihantar. Namun belum lagi. Baik. Aman melakukan asakan. Berjaya juga pasukan India untuk memegang bola walaupun untuk seketika waktu. Lagi satu hantaran baik ke dalam mencari Miran KB. Selebrasi bersama dengan rakan di bangku simpanan. Kita lihat mudah saja satu kuisan daripada Yuya Hakozaki mendapatkan pemain tinggi lampai ini untuk gol yang
7 bagi pasukan Japan. Sebelum kita berhenti seketika untuk time up. Kita teruskan baki 9 minit sahaja lagi di separuh masa kedua ini. Pasukan Japan terus saja menunjukkan taring apabila berjaya menambahkan lagi 3 gol sepanjang 11 minit mereka bermain. Lagi gerakan berbahaya di kiri padang, mudah saja dikeluarkan oleh Bhavish Rao. Kita lihat sekali lagi, mudah untuk mengeluarkan bola untuk memberikan sepakan penjuru bagi pasukan Japan. Sekali lagi, dan saya kira kelibat pemain tinggi lampai Shohei Agata pula yang dicari ketika ini. Kita lihat sekali lagi. Inilah jelas kita lihatkan tangan beliau yang menjambar bola tersebut. Ada satu aksi air batu burung pula yang dilakukan oleh pemain pasukan Japan ini. Mahu mendapatkan sepakan penalti dan akhirnya yang berjaya mendapatkan adalah Shohei Agata. Satu sepakan mudah ke tengah gawang gol pasukan India. Mudah saja dengan tenang untuk mendapatkan satu lagi mata untuk pasukan Japan. Kal tenang, satu rembatan kencang menerjah gawang gol pasukan India. Antaran wantu yang terbantut daripada pasukan India untuk gerakan daripada Shunsuke. Sebelum satu kekasaran yang dikenakan terhadap beliau daripada pemain pasukan India ini, Kiran Gadam sebenarnya. Ada satu provokasi yang dilakukan oleh Miran Gabe di luar. Terus saja dilayangkan kad kuning untuk Kiran Gadam. Satu lagi pemain India yang dikeluarkan daripada perlawanan ini. Kad kuning kedua dapat kita yang jelas, late tackle daripada Kiran Gadam ke atas Shunsuke Nakamura. Tidak dapat dilepaskan kekasaran tersebut untuk kembali disadvantage untuk pasukan India. Kekurangan seorang pemain, baik pula tampanan daripada Saleh Bilwalil untuk mengeluarkan bola di kawasan belakang. Sepakan penjuru sekali lagi. Sakitan mudah namun gagal menjumpai gawang gol lepaskan India. Enam minit saja lagi sebelum kita tamatkan separuh masa yang kedua untuk kita teruskan perlawanan ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat comeback period.
di mana pemain-pemain pasukan yang mendahului permainan perlu menjaringkan satu lagi gol untuk mendapatkan kemenangan. Manakala pasukan yang ketinggalan mampu untuk mengejar seberapa banyak gol yang mereka perlu. Tapi apa yang hanya diperlukan untuk dilakukan oleh pasukan Jepun ini, hanya satu gol saja yang perlu mereka cari di comeback period nanti untuk mereka tamatkan saingan di peringkat suku akhir. Satu lagi kesalahan yang dipersalahkan ke atas pasukan Jepun. Kecewa dapat kita lihatkan. Terus saja fast play yang ditunjukkan oleh pemain pasukan India. Daman ketiga ini kembali ke belakang mendapatkan Bavish. Hantaran pendek 1-2 dan kali ini melibatkan penjaga gol pula. Berpatah balik Bavish. Ditutup kemas sebenarnya. Mudah namun satu hantaran yang tidak berjaya untuk menjumpai rakan yang berada di hujung. Dan terus time out yang diminta oleh pasukan Jepun ketika ini. Kedudukan semasa 8 buat pasukan Jepun, 1 buat pasukan India. The score right now on Arena A is Japan 8, India 1. There's also a timeout on Arena B in the match between Vietnam and the Philippines. The current score is Philippines 4, Vietnam 1. Whistle ditiup untuk kita teruskan perlawanan kita. 4 minit saja lagi berbaki. Lontaran ke dalam untuk pasukan Jepun. Terus melihatkan keberadaan Yuya di hujung padang. Taisei terus saja hantaran ke belakang mencari kapten pasukan. Baik gocekan yang dilakukan ketika ini. Tinggi sedikit sepakan daripada Yuto Arai ini. Gagal untuk menambah mata ketika ini. Dapat kita lihatkan kelibat Miran Kabe kembali masuk untuk meneruskan permainan. Satu lagi hantaran yang tidak berjaya menjumpai rakan sepasukan. Seolah-olah hilang rentak buat pemain pasukan India ini. Buntu, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Selepas serangan demi serangan daripada pasukan Jepun ke atas pasukan mereka. Dan ketika ini sekali lagi gerakan daripada kapten pasukan Masanori kembali ke hujung untuk Yuto Arai. Kita dapat lihatkan larian daripada Taisei bijak ke dalam. Namun bola tersebut menjumpai pertahanan pasukan India terlebih dahulu. Berjaya juga. Namun telah pun terkeluar daripada permainan untuk lontaran ke dalam bagi Bavish Rao. Daman berseorang diri ketika ini mencari rakan sepasukan, melebarkan permainan ke kiri padang. Satu songketan cuba untuk mengalahkan Taisei, namun mudah saja. Satu hantaran kepada Yuya. Baik tampanan untuk bola dikeluarkan daripada kawasan bahaya. Dan kali ini Miran Kabe mudah saja lagi. Asakan daripada Jepun menjumpai Yuya Hakozaki di hujung
padang tersebut. Gerakan baik bermula daripada tampanan daripada Miran. Terus saja mencari Riku Moriyasu sebelum satu tapping mudah untuk mendapatkan gol yang seterusnya daripada Yuya Hakozaki. Terus saja whistle pelamat dibunyikan untuk kita tamatkan saingan di separuh masa yang kedua. Untuk kita tamatkan permainan dengan mata 9. Balas 1. For those of you who are just joining us, the comeback period is a special format in the seven-a-side football format where we have a target score. The target score shall be 10. So the first team that reaches 10 goals will be deemed the winner. Every 3 minutes, a player will be omitted from each team until there's only 2-on-2 left and until we reach a winning goal. Masih lagi kita menunggu whistle bermula kita ditiupkan. Sementara itu di skrin kaca, Miran Kabe, salah satu top scorer bagi pasukan Jepun. Striker yang mempunyai tubuh besar ini, mudah saja beliau membuat kerja. Masih lagi pemain-pemain pasukan India di bench pasukan mereka. Jadi kita menunggu untuk kita teruskan di perlawanan bagi peringkat comeback period, di mana format yang agak menarik dimainkan bagi kejohanan ini, di mana pemain akan bermain cuba untuk mendapatkan gol penamat bagi pasukan Jepun. Dan ketika ini angka 10 adalah game set untuk perlawanan ini. Dan jika pasukan Jepun berjaya mendapatkan mata ke-10, maka mereka bakal mendapatkan kemenangan. Dan setiap 3 minit perlawanan ini berlangsung, seorang daripada setiap pasukan perlu dikeluarkan untuk kita teruskan perlawanan sehinggalah kedua-dua pasukan berbaki 2 orang sahaja pemain di dalam perlawanan sehingga mereka mendapatkan gol kemenangan tersebut. Ada satu tampanan terkena tangan tapi gagal untuk dilihatkan oleh pengadil perlawanan. Terus saja lontaran ke dalam daripada Bavish. Pertahanan baik, keluarkan bola. Terus sebenarnya untuk pasukan Jepun laju saja mendapatkan Miran. Bicycle kick yang dilakukan tidak berjaya pula untuk mendapatkan gol kemenangan tersebut. Tidak sekali lagi bijak sebenarnya Riku Moriyasu membaca kehadiran Miran di depan.
Terus satu kecederaan yang dialami oleh pemain ini. Agak serius sehingga medik pasukan dipanggil ke dalam. Kita lihat sekali lagi lompatan daripada beliau. Asakan di antara penjaga gol dan juga Miran sebentar tadi. Sudah pun bangun kembali Miran, tapi kelihatan agak sedikit mengalami kesukaran untuk berjalan. Dapat kita lihatkan kecederaan yang dialami oleh Miran KB ini. Goresan di kaki tersebut agak serius jika kita lihatkan. Dapat untuk meneruskan saingan di lawanan suku akhir ini. Terus saja lambungan ke depan daripada pasukan India. Sekali lagi, namun ada satu tolakan daripada pertahanan pasukan Jepun sebenarnya. 3 minit. Tepat masa sudah pun berlalu. Jadi seorang pemain perlu dikeluarkan ketika ini. Dapat kita lihatkan Yuya Hakozaki dikeluarkan buat pasukan Jepun. Manakala pasukan India juga sudah pun mengeluarkan seorang, namun sepakan percuma yang melambung tinggi tersebut gagal mengasak gawang gol pasukan Jepun. Satu gerakan laju, terus saja bola berada di depan untuk rembatan daripada Taisei. Lihat sekali lagi. Stop ball baik. Terus saja satu sambungan. Mengalami sedikit kecederaan, namun telah pun bangun semula untuk meneruskan saingan. Sekali lagi. Penjuru untuk pasukan Jepun, dan kali ini memilih untuk tongketan sahaja mendapatkan pemain yang berada di belakang tersebut. Gagal untuk menjaringkan gol. Talan pendek mudah setakat ini daripada pasukan India. Lambungan terus dipotong oleh kapten pasukan Masanori. Lebarkan kanan padang ketika ini. Masanori kepada Riku. Masih lagi Riku mendapatkan Taisei Izukawa, rembatan ke tengah tapi gagal. Ada satu tampanan. Sekali lagi kita lihatkan rembatan daripada Taisei Izukawa. Kredit juga perlu diberikan kepada penjaga gol pasukan India. Kemas tampanan yang dilakukan untuk menyelamatkan keadaan. Riku Moriyasu di kiri padang. Satu gelecekan mudah, namun ada satu tolakan. Tidak kata pengadil. Jatuhan daripada Yuto Arai sebentar tadi. Tiada apa yang mahu dipersalahkan oleh pengadil perlawanan. Dan terus satu tiupan wisil
Untuk seorang lagi pemain pasukan dikeluarkan. Riku Moriyasu dikeluarkan untuk pasukan Jepun. Manakala Akashdeep pula dikeluarkan buat pasukan India. 4 orang ketika ini bagi kedua-dua pasukan bermain di dalam padang. Bijak gerakan daripada Shohei Agata mendapatkan sepakan penjuru ketika ini. Terus saja Shunsuke Nakamura, lambungan tinggi, tandukan daripada Masanori. Kapten pasukan muncul sebagai wira untuk tapi tunggu dulu, belum lagi ada gol untuk pasukan Jepun sebenarnya. Tandukan daripada Masanori Abe ketika tadi dipersalahkan posisi beliau yang berada di atas pemain pasukan India. Terselamat ketika ini pemain pasukan India. Sekali lagi, sepakan percuma untuk pasukan Jepun. Mudah saja tolakan ke belakang untuk Shohei Agata. Tapping mudah mencari Shunsuke Nakamura untuk kita tamatkan saingan di perlawanan suku akhir yang pertama ini. Kita lihat sekali lagi, mudah Shunsuke untuk membuat gerakan one-two bersama Shohei Agata. Untuk satu tapping mudah. Untuk terus kemenangan buat pasukan Jepun dengan mata 10 berbalas 1. Terus pasukan Jepun melayakkan diri untuk ke perlawanan pusingan separuh akhir. Dan selepas ini bagi saingan perlawanan suku akhir yang kedua di Arena A Padang Elmina ini, pasukan Malaysia bakal bertemu dengan pasukan Singapura. Jadi kembali lagi kita untuk perlawanan seterusnya tepat jam 9.45 malam. Bakal kita saksikan aksi-aksi daripada pemain-pemain pasukan daripada Malaysia tercinta kita. Jumpa kita sebentar saja lagi.